Percubaan pertama, bahasa Melayu, bahasa ibunda, bahasa bercanda dan bahasa berseloka. Percubaan kedua, bahasa Melayu, bahasa perpaduan, ketepikan perbezaan. Percubaan ketiga, bahasa Melayu, bahasa Nusantara, mari kita martabatkannya. Bahasa Melayu, bahasa ilmu. Yuk kita bawa ke pentas dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Yang dihormati ahli-ahli panel yang pastinya akan sentiasa gigih melontarkan idea dan sidang hadirin yang dihormati sekalian. Melati kuntum, tumbuh melata, sayang merebah di pohon cemara. Assalamualaikum, mulanya kata, saya sembah pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam forum, salam satu Malaysia. Ahli panel dan sidang hadirin yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat ilahi kerana dengan limpah dan kurnianya dapat kita bersama-sama bersua dalam forum kita pada pagi yang hening ini. Jadi saya, Nadira binti Ramli, akan bersama-sama warga Dewan untuk mempengerusikan forum kita pada pagi ini. Hadirin yang dihormati, sebelum saya memperkenalkan ahli-ahli Dewan kita, baiklah saya mengupas terlebih dahulu tajuk bual bicara forum kita pada pagi ini yang berkisarkan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dalam revolusi industri 4.0. Jadi, dunia hari ini telah menyaksikan kesan globalisasi di seluruh dunia dan mewujudkan fenomena di mana bahasa Inggeris dimartabatkan sebagai bahasa ilmu dalam revolusi 4.0. Kerana luasnya penggunaan bahasa di peringkat global. Padahal bahasa Melayu mempunyai kekuatan untuk menjadi bahasa ilmu. Memetik kata-kata bekas Perdana Menteri kita iaitu Datuk Seri Najib, bahasa Melayu telah diangkat sebagai bahasa kelima terbesar di dunia dengan jumlah penutur jatinya seramai 300 juta orang ya. Tak tumbuh, tak melata. Jika tak sungguh, kami tak kata. Selain itu, mantan pengarah Dewan Bahasa juga turut menjelaskan ciri-ciri bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu seperti yang berikut. Yang pertama, bahasa Melayu mempunyai penutur jati yang ramai iaitu sekitar 300 juta orang. Yang kedua, bahasa Melayu telah menjadi bahasa rasmi beberapa negara iaitu seperti Malaysia, Indonesia dan Brunei. Yang ketiga, status dan pentingnya bahasa Melayu ini menjadi alat komunikasi merentas sempadan. Dan yang keempat, negara pengguna bahasa yang telah mencapai kemajuan. Dayung sudah berada di tangan, perahu sudah berada di air. Jelas sekali, keempat-empat kriteria ini sudah dimiliki oleh bahasa Melayu. Namun, pelbagai langkah yang ampuh dan kuat perlu dilaksanakan demi mencapai matlamat tersebut. Terlalu asyik saya berbicara sehingga terlupa untuk memperkenalkan ahli-ahli panel kita pada pagi ini ya. Sungguh bergaya sekali. Baiklah. Sidang hadirin, sebelum tirai forum dibuka bagi menelusuri lebih mendalam topik perbincangan ini, elok sekiranya kita berkenalan dahulu dengan ahli-ahli panel kita pada pagi ini. Baiklah, di sebelah kanan saya, saudari Anish Shazlina yang merupakan ahli panel yang pertama ya. Manis dan murah dengan senyuman. Selamat datang. Apa khabar ya? Terima kasih saudari pengerusi. Alhamdulillah, khabar baik. Saudari bagaimana? Alhamdulillah, saya juga berada dalam keadaan sihat walafiat dan cukup bersemangat sekali untuk berbicara tentang forum kita pada pagi ini. Seterusnya, saya perkenalkan pula ahli panel kedua kita. Nampak yakin dan tenang sahaja berada di sebelah kiri saya ini. Baiklah, di sebelah kiri saya ialah Nur Syahira. Apa khabar ya, saudari? Alhamdulillah, bersemangat seperti saudari juga. Alhamdulillah. Baguslah sekiranya begitu.
Jadi, usai salam perkenalan kita daripada semua ahli panel, kembali kita kepada topik forum kita pada pagi ini, iaitu Bahasa Melayu sebagai Bahasa Ilmu dalam Revolusi Industri 4.0. Sidang hadirin yang dihormati, izinkan saya untuk membuka tirai diskusi forum kita dengan soalan pertama yang akan saya ajukan kepada ahli panel pertama kita. Jadi, Anis, bolehkah Anis memberikan sedikit penjelasan tentang relevannya bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dalam revolusi perindustrian 4.0 ini? Silakan saudari. Terima kasih saudari pengerusi kita iaitu Nadira, sidang hadirin dan ahli panel yang dihormati. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Saudari pengerusi, ahli panel dan sidang hadirin, bagi menjawab soalan saudari pengerusi kita iaitu penjelasan tentang relevannya bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dalam revolusi perindustrian 4.0. Okey, bahasa Melayu merupakan satu bahasa kebangsaan bagi negara Malaysia dan perlu sentiasa dimartabatkan. Oleh itu, hal ini menjadikan bahasa Melayu sebagai sebuah bahasa yang akan sentiasa kekal relevan untuk digunakan dalam pembangunan revolusi perindustrian 4.0. Okay. Walaupun bahasa Inggeris dilihat sebagai satu bahasa perantaraan yang banyak digunakan dan lebih relevan, tetapi bahasa Inggeris sebenarnya digunakan dalam pemasaran antarabangsa sahaja. Hal ini mengapa? Kerana bahasa Inggeris, walaupun kita menganggap bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua dan kita mempelajari bahasa Inggeris, tapi sebenarnya bahasa Inggeris ini adalah penting untuk tujuan pemasaran antarabangsa. Maksudnya bila berurusan di peringkat antarabangsa. Okay, kita dapat melihat contoh negara-negara maju yang masih mengekalkan bahasa kebangsaan mereka seperti seperti negara Jerman, Sepanyol, Itali dan negara Jepun sendiri. Walaupun berada dalam pembangunan revolusi perindustrian 4.0, negara-negara maju seperti ini masih menggunakan bahasa kebangsaan mereka iaitu bahasa Jepun, bahasa Jerman sendiri dalam urusan dalam revolusi perindustrian ini. Okay, dan mereka tak menggunakan bahasa Inggeris. Maksudnya mereka guna sedikit saja bahasa Inggeris tentang macam yang saya katakan tadi, iaitu dalam urusan pemasaran saja. Malahan bahasa mereka sendiri tu dipelajari oleh orang lain yang datang ke negara mereka. Jadi menjadikan bahasa mereka adalah satu bahasa yang sangat relevan. Okay. Kita juga dapat memberi contoh mengapa bahasa Melayu merupakan bahasa yang relevan dalam revolusi perindustrian mereka. Sebagai contohnya, warga negara asing yang datang ke negara Malaysia untuk bekerja, mereka belajar bahasa Melayu untuk bertutur dan kurang menggunakan bahasa Inggeris. Maksudnya kalau kita dapat lihat, selepas beberapa bulan mereka berada di negara Malaysia, mereka sendiri dapat bertutur dalam bahasa Inggeris dan dalam bahasa Melayu, menjadikan mengapa bahasa Melayu sebagai bahasa yang akan kekal relevan dan merupakan bahasa ilmu. Okay, kita dapat kita juga dapat lihat pada zaman dahulu, masa negeri Melaka merupakan sebuah negeri mempunyai pelabuhan antarabangsa. Bahasa Melayu pada zaman itu dianggap sebagai bahasa lingua franca, di mana bahasa yang sebagai antarabangsa lingua franca ni maksudnya banyak digunakan. Okay, jadi pada zaman tersebut, pedagang-pedagang yang datang ke negeri Melaka, mereka tidak menggunakan bahasa mereka, tetapi mereka belajar bahasa Melayu dan bertutur menggunakan bahasa Melayu. Jadi itu pada zaman dahulu. Kalau kita lihat pada zaman sekarang, iaitu dengan adanya pelbagai teknologi, ini pastinya sekiranya promosi di jalan memartabatkan bahasa Melayu ini dilaksanakan dengan jayanya, bahasa Melayu adalah bahasa negara yang akan sentiasa relevan dalam pembangunan revolusi 4.0. Okay, oleh itu saya dapat
simpulkan bahawa bahasa Melayu adalah sentiasa relevan dalam pembangunan revolusi perindustrian 4.0. Sekian dari saya. Terima kasih. Kita kembali kepada saudari pengerusi forum, Nadira. Sidang hadirin sekalian, terima kasih ahli panel kita yang pertama, Anis Shazlina. Benar kata saudari tadi, walaupun bahasa Inggeris dilihat sebagai bahasa yang banyak digunakan, tetapi bahasa Inggeris seharusnya digunakan untuk pemasaran antarabangsa sahaja. Kita seharusnya berusaha tanpa kenal erti jemu untuk menjadikan bahasa Melayu diterima masyarakat antarabangsa. Hindarkanlah daripada bersifat pesimik kerana kalau tidak dipecahkan ruyung, manakah dapat sagunya? Kalau kita tidak berusaha, manakah dapat hasilnya? Sungguh terkesan sekali apa mendengar butir bicara yang dilontarkan oleh saudari Anis tadi. Jadi, seterusnya saya mohon sedikit lagi penjelasan tentang relevannya bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu ini daripada ahli panel kedua kita iaitu saudari Nur Syahira. Persilakan. Terima kasih saudari pengerusi forum yang dihormati ahli panel dan sidang hadirin. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Bahasa Melayu merupakan bahasa yang kekal relevan dari dahulu sehinggalah sekarang. Walaupun dunia sekarang semakin meniti arus kemodenan seperti revolusi industri 4.0, namun bahasa Melayu masih perlu dikekalkan martabatnya sebagai bahasa kebangsaan. Hal ini kerana penutur yang mendaulatkan bahasa Melayu dikatakan mempunyai jati diri, sasiah dan kepribadian yang tinggi kerana mengekalkan bahasa ibunda mereka walaupun bahasa lain sering dijulang selaras dengan arus kemodenan. Nilai masyarakat yang menuturkan bahasa Melayu pula dimantapkan seiring kemajuan sains dan teknologi. Selain itu, bahasa Inggeris yang menjadi bahasa kedua sewajarnya hanya menjadi bahasa untuk tujuan pemasaran semasa era revolusi industri 4.0 ini. Bahasa Inggeris juga kerap kali digunakan dalam bidang-bidang kajian. Masyarakat akan banyak terdedah dengan penggunaan bahasa Inggeris dalam kehidupan mereka. Maka bahasa Melayu perlu diperkukuhkan melalui penghasilan jurnal, majalah dan buku dalam bahasa Melayu bagi membolehkan bahan rujukan diteliti oleh para pelajar sekolah, kolej dan universiti. Masyarakat akan sentiasa mendalami penggunaan bahasa ibunda mereka menyebabkan bahasa Melayu tidak akan terhapus dalam setiap jiwa penuturnya. Bak kata pepatah Melayu, tak lapuk dek hujan, tak lekang dek panas. Sekian, saya kembalikan kepada saudari pengerusi forum. Terima kasih. Terima kasih atas penjelasan yang diberikan panjang lebar sekali daripada ahli panel kedua kita. Sangat padat dan jitu ulasan yang diberikan, ya. Saya bersetuju dengan pendapat ahli panel kedua kita tadi. Siapalah yang dapat menafikan bahawasanya kita sekarang berada di era yang moden yang penuh dengan teknologi. Penggunaan teknologi pula kebanyakannya menggunakan bahasa Inggeris. Jadi, kita perlulah mendaulatkan bahasa Melayu agar tidak pupus. Jadi, saya juga ingin meninjau dengan lebih lanjut pandangan ahli-ahli panel kita, ya, tentang cara-cara yang boleh dilaksanakan untuk mengatasi cabaran bahasa Melayu untuk menjadi bahasa ilmu, terutamanya pada era globalisasi ini, ya. Jadi, saya mulakan dengan soalan pertama buat ahli panel pertama kita, iaitu Anis Shazlina, tentang langkah-langkah yang boleh dilakukan oleh pihak kerajaan untuk meletakkan bahasa Melayu ini pada kedudukan dengan status yang betul, iaitu sebagai bahasa ilmu. Silakan saudari. Terima kasih kepada saudari pengerusi kita, Nadira. Sidang hadirin dan ahli panel yang dihormati, saya akan menjawab soalan saudari pengerusi, iaitu apakah langkah-langkah yang boleh dilakukan oleh pihak kerajaan untuk meletakkan bahasa Melayu pada kedudukan dan statusnya yang betul, iaitu sebagai bahasa ilmu. Okey. Pihak kerajaan boleh meluaskan penggunaan bahasa Melayu dalam pelbagai cara.
Memandangkan bahasa Melayu merupakan bahasa kebangsaan, bahasa Melayu seharusnya digunakan secara rasmi dalam program mesyuarat maupun proses surat menyurat yang rasmi. Hal ini demikian kerana penggunaan bahasa Melayu secara meluas akan memantapkan lagi penggunaan bahasa Melayu seseorang individu, terutamanya rakyat Malaysia sendiri dan juga pihak lain yang belajar bahasa Melayu. Okey, bahasa Melayu boleh diletakkan kedudukan dan status sebagai bahasa ilmu dengan menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa penyebaran ilmu dan pendidikan sendiri. Seperti yang kita ketahui, seperti yang diketahui umum, mata pelajaran matematik dan sains yang dipelajari oleh pelajar-pelajar sekolah menengah dan sekolah rendah pada masa kini dipelajari dalam bahasa Melayu. Okay, hal ini merupakan satu langkah yang sangat baik yang dilakukan oleh pihak kerajaan, iaitu untuk meletakkan dan memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu, iaitu melalui elemen pendidikan sendiri. Okay, bahasa Melayu merupakan bahasa yang mudah untuk difahami oleh seluruh rakyat Malaysia. Sebagai contoh, dalam bidang pendidikan sendiri, lebih mudah untuk para pelajar belajar mata pelajaran matematik dan sains itu dalam bahasa Melayu. Sebab itu kerajaan mengambil inisiatif untuk menggunakan bahasa Melayu dalam mata pelajaran matematik dan sains. Okay, jadi seterusnya usaha yang boleh dilakukan ialah menambahkan sumber rujukan dalam bahasa Melayu, iaitu melakukan proses menterjemahkan dalam bahasa Melayu, iaitu daripada buku-buku negara luar, bahan-bahan rujukan dari luar, supaya bahan ilmu, sumber ilmu yang akan dipelajari, sumber ilmu untuk para pelajar bertambah. Maksudnya tidak perlu merujuk dalam bahasa Inggeris, tetapi kerana terdapat dalam bahasa Melayu sendiri. Jadi perkara ini sendiri akan menjadikan satu langkah yang boleh dilakukan untuk meletakkan bahasa Melayu sebagai satu bahasa meletakkan kedudukan dan status bahasa Melayu dalam yang betul, iaitu sebagai bahasa ilmu. Okey, oleh itu saya dapat simpulkan bahawa langkah yang dilakukan oleh kerajaan iaitu menggunakan bahasa Melayu dalam elemen pendidikan sendiri untuk meletakkan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu ini merupakan satu langkah yang tepat dan bijak dalam meletakkan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu, iaitu di kedudukan dan statusnya yang sendiri. Sekian, saya kembalikan kepada pengurusi forum, iaitu Nadira. Sekian, terima kasih. Wah, terima kasih Anis Shazlina. Sungguh besar ya peranan yang dimainkan oleh kerajaan dalam meletakkan kedudukan dan status bahasa Melayu ni. Dalam sektor pendidikan ni sangatlah besar peranannya. Tak begitu ahli panel kita yang kedua? Bagaimana pula dengan pendapat saudari? Ada apa-apa yang ingin ditambah? Terima kasih kepada pengurusi forum dan ahli panel kita yang bersemangat menjelaskan hujah beliau. Baiklah, sekarang saya akan memberikan hujah saya pula. Pada pendapat saya, dalam mendasari sejarah ketamadunan yang cemerlang, bahasa Melayu menjadi bahasa ilmu dan menjadi sendi dalam kehidupan sosial sebahagian besar masyarakat rantau Asia. Perkembangan dunia seperti revolusi industri 4.0 ini menyajikan perubahan drastik terhadap kehidupan mencakupi bahasa. Cabaran utama yang dihadapi untuk memartabatkan bahasa ibunda ini ialah penggiat-penggiat bahasa Melayu kurang mempunyai kemahiran dalam menggunakan teknologi terkini seperti ICT dan komputer sebagai alat penyelidikan, alat kajian, aplikasi dan perisian untuk memajukan bahasa Melayu seiring dengan perkembangan teknologi pada zaman ini. Maka, penggiat-penggiat bahasa Melayu mestilah berani untuk mempelajari dan mengukuhkan kemahiran mereka dalam bidang ICT supaya dapat memperluaskan penggunaan bahasa Melayu di peringkat maya.
Oleh itu, kamus, ensiklopedia dan bahan rujukan secara atas talian perlu diperbanyakkan untuk memastikan penggunaan bahasa Melayu sentiasa aktif walaupun secara di atas talian selaras dengan perkembangan teknologi ini. Hal ini semestinya memerlukan komitmen yang strategik daripada golongan pakar, profesional dan daripada pusat penyelidikan, universiti, institusi termasuk mewujudkan kumpulan pakar daripada kalangan generasi muda sebagai pemikir, pelapis dan pencipta daripada berbagai-bagai latar belakang kelulusan. Oleh itu, dapat saya simpulkan bahawa langkah yang dilakukan oleh masyarakat seperti golongan penggiat bahasa Melayu dan golongan profesional daripada pelbagai bidang yang diyakini merupakan salah satu langkah yang ampuh untuk membangunkan bahasa ibunda kita agar setanding dengan bahasa universal yang lain agar dapat menjadi bahasa ilmu yang unggul dan dikenali di seantero dunia. Wah, wah, wah. Sungguh berilmiah sekali ya perbincangan kita. Terima kasih sahabat-sahabat ahli panel yang sungguh bersemangat dan beriltizam sekali. Sebelum tu, saya juga ingin memberikan pendapat tentang langkah untuk memartabatkan bahasa Melayu ni. Baiklah, seperti yang kita sedia maklum, kita sendiri merupakan pelajar daripada kursus TESOL ataupun lebih dikenali dengan pengajaran bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua. Baiklah, walaupun suasana pembelajaran kita dipenuhi dengan penggunaan bahasa Inggeris, kita sebagai pelajar perlulah memartabatkan bahasa Melayu agar tidak pupus dan tidak memperlekehkan penggunaan bahasa Melayu itu. Kerana jika bukan kita, siapa lagi yang ingin mendaulatkan bahasa ibunda ini? Renung-renungkanlah, tepuklah dada, tanyalah selera. Demikianlah bual bicara kita daripada semua ahli panel kita tentang bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dalam Revolusi Industri 4.0. Tuntasnya, kalau tidak dipecahkan ruyung, manakan dapat sagunya. Maka, hasrat untuk menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dalam Revolusi Industri 4.0 ini akan menjadi realiti sekiranya masing-masing memainkan peranan dalam mendaulatkan bahasa ini. Baiklah, terima kasih kepada semua ahli panel yang sudi hadir untuk membincangkan isu ini ya. Semoga forum ini dapat menjadi wadah untuk melahirkan remaja yang cakna terhadap isu-isu bahasa. Seterusnya ia dapat membantu untuk meletakkan bahasa Melayu ni di pesada antarabangsa. Jadi harapan saya adalah agar forum ini mampu memberikan informasi yang bermanfaat buat semua hadirin yang hadir. Jadi sidang hadirin yang dihormati, kalau berkayuh sudah sampai ke pulau, kalau mendaki sudah sampai ke puncak, kita telah sampai ke penghujung bicara. Entah kata salah tutur, entah maksud salah sampai. Terimalah salam, salam bersantun, salam maaf, salam yang minta ampun. Jadi saya mewakili semua ahli panel mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada semua hadirin yang sudi hadir menyaksikan forum ini. Jadi saya mohon untuk mengakhiri bicara ini dan selanjutnya untuk memohon untuk mengundur diri. Sekian, Assalamualaikum. Salam sejahtera, salam satu Malaysia. Terima kasih. Semoga kita berjumpa lagi.